Okay, Ustaz 223 penyata keuangan milikan tunggal tanpa pelarasan. Jadi kita tengok dulu penyata keuangan milikan tunggal tanpa pelarasan. Jadi tajuk ini bermula pada bab 7 ni sampailah bab yang terakhir adalah bab yang sangat penting. Yang sangat penting pengiraan dia punya format, semua itu perlu kamu ingat. Dan soalan ini macam saya bagi tahu, soalan ini hampir setiap tahun keluar dalam SPM. Bagi tajuk penyata keuangan milikan tunggal ini. Jadi sangat penting lah, sangat penting. Dan juga soalan tajuk ini juga adalah basic kepada tajuk-tajuk yang kamu akan jumpa pada tahun hadapan, pada tingkatan 5. Banyak tajuk-tajuk dalam tingkatan 5 dia akan menggunakan basic daripada penyata keuangan milikan tunggal. Okay, jadi semalam saya dah bagi dia punya nota dia sebenarnya. Nota, kalau kamu dah print boleh buat keluar lah. Kalau belum tu tak apalah, nanti print. Nanti print dan tampalkan di dalam buku. Tampalkan dalam buku jurnal, buku surat depan. Tampal dalam buku jurnal surat depan. Saya tak pasti saya bagi dah ke belum benda tu. Rasa belum nak. Ada tak saya dah bagi ke awal tahun itu? Dah Oh, dah bagi dah. Okey, kita. Dah bagi dah. Maksudnya sebenarnya saya dah bagi awal tahun itu. Jadi saya nak guna semula lah. Jadi kalau ada yang dah tampal tu, saya rasa memang saya suruh tampal dulu kan, semua tampal dalam kelas. Buku nota tersebut. Jadi penyata keuangan ini yang terakhir sekali. Ini yang terakhir sekali dalam proses kita membuat perekanan. Kalau kita tengok sebelum ni kita bermula daripada dokumen sumber. Kita bermula daripada dokumen sumber. Daripada dokumen. Daripada dokumen, kemudian maklumat daripada dokumen kita akan buat kepada buku catatan pertama. Buku catatan pertama. Buku catatan pertama. Buku catatan pertama ni apa? Buku catatan pertama ni adalah journal. Journal. Dan juga buku tunai. Itu yang kita buat dulu. Buku tunai. Journal kita ada dua, journal am dan juga journal khas. Journal am dan juga journal khas. Dua benda dalam journal am dan juga journal khas. Jadi journal khas tu ada pula sebanyak berapa? 6 kan? Journal belian, journal jualan, journal belian, journal pulangan jualan, journal pulangan belian, kemudian journal penerimaan tunai, journal pembayaran tunai. Kalau kita buat journal pembayaran tunai dan journal penerimaan tunai, kita tak perlu buat buku tunai. Tapi kalau kita buat buku tunai, kita tak perlu buatlah journal penerimaan dan pembayaran tunai. Kemudian kita dah buat kepada ledger. Kita dah buat ledger. Ledger tu kita buat yang berbentuk T tu. Kita buat berbentuk T. Berbentuk T, ledger. Akaun belah debit, akaun belah kredit. Kemudian kita balancekan dia. Kita balancekan ledger tersebut. Kemudian baki dia, kita pindahkan pula kepada imbangan duga. Baki kita pindahkan kepada imbangan duga. Kita buat pelarasan lagi. Pelarasan nanti kita akan buat. Sebab tu tajuk ni tanpa pelarasan. Nanti ada pelarasan. Pelarasan tu apa benda? Itulah yang kita belajar dalam tajuk sebenarnya, iaitu kesilapan-kesilapan di dalam imbangan duga. Jenis-jenis kesilapan dalam imbangan duga yang kita belajar sebelum ni. Imbangan duga. Jadi amount yang ada dalam imbangan duga, amount yang dalam imbangan duga belah debit, belah kredit, kita akan pindahkan dia kepada yang sini, penyata keuangan. Sini, penyata keuangan. Itu yang kita akan buat sekarang, penyata keuangan. Kita tengok dalam buku teks. Tengok dalam buku teks. Bendanya, penyata keuangan ialah ringkasan data keuangan mengenai sebuah perniagaan. Penyata keuangan terdiri daripada akaun perdagangan dan akaun untung rugi dan penyata kedudukan keuangan. Penyata keuangan digunakan apa bendanya? Jadi kita nak tengok kepada nota yang saya bagi. Nota yang saya bagi. Apa dia penyata keuangan tu? Kita tengok pada nota yang saya bagi. Tengok pada nota yang saya bagi. Apa yang dimaksudkan dengan akaun perdagangan dan untung rugi? Akaun perdagangan adalah yang atas ni. Daripada jualan ni sampai kepada untung kasar, ini adalah akaun perdagangan. Ini adalah akaun perdagangan daripada jualan sampai ke untung kasar, akaun perdagangan. Kemudian akaun untung rugi daripada hasil ni sampailah untung bersih. Itu akaun untung rugi. Bila digabungkan namanya penyata pendapatan.
digabungkan. Tapi kalau kita pecahkan sebenarnya ni dua. Okey, daripada sampai ke untung kasar ni adalah akaun perdagangan, kemudian yang selebihnya pada sampai untung rugi daripada hasil ni, sampai untung rugi adalah akaun untung rugi. Okey, ini dia. Okey, terdiri daripada akaun perdagangan dan untung rugi. Okey, itu dia. Okey, jadi ni akaun perdagangan, ni akaun untung rugi yang bawah. Okey, kemudian dan penyata kedudukan kewangan. Penyata kedudukan kewangan yang ni pula, penyata kedudukan kewangan. Apabila kita senaraikan aset dan liability. Okey, aset dan liability. Okey. Okey, kita tengok buku teks, muka surat 224. Okey, teks surat 224. Okey, tujuan penyediaan akaun perdagangan. Okey, jadi yang dinamakan sebagai milikan tunggal tadi adalah yang satu, seorang saja. Kita belajar, kita tahu itu jenis-jenis milikan yang ada di dalam perakaunan yang kita belajar. Ada milikan tunggal, ada perkongsian, ada syarikat sendirian berhad, syarikat berhad, koperasi. Jadi yang kita buat ni adalah milikan tunggal. Seorang je, seorang saja yang berniaga, ya. Jadi untuk perkongsian, untuk syarikat berhad apa semua nanti kita akan belajar pada tahun hadapan di tingkatan 5. Tapi basicnya daripada sini juga. Basic dia. Basic account dia daripada milikan tunggal. Kita faham milikan nyata kewangan milikan tunggal, kita boleh buat untuk seterusnya. Akaun-akaun seterusnya. Okey, jadi tujuan penyediaan akaun perdagangan dan akaun untung rugi. Okey, akaun perdagangan disediakan untuk mengetahui sama ada sebuah perniagaan mendapat untung atau rugi kasar. Okey, ini tadi. Okey, ini tadi kita buat daripada jualan sampai untung kasar atau rugi, dalam kurungan rugi. Kalau rugi kita letakkan kurungan. Okey, jadi untuk tujuannya kita dapatkan kasar. Itu maksudnya untung atau rugi kasar. Kemudian untuk mengetahui sama ada aktiviti yang dilaksanakan ke atas barang niaga atau perkhidmatan tersebut mendapat untung atau rugi tanpa mengambil kira belanja dan hasil yang lain. Jadi belanja dan hasil duduk di bawah ni. Hasil duduk dengan belanja duduk di bawah daripada akaun perdagangan. Akaun perdagangan. Jadi itu adalah akaun untung rugi pula bawah tu. Jadi kita tengok dulu. Kita tengok dahulu untung kasar ni. Untung kasar ni maksudnya kita tak ambil kira belanja lagi. Belum lagi kita ambil kira belanja untung kasar. Okey, kita sekadar mengambil perkara-perkara basic saja, iaitu jualan. Okey, kita tengok dia punya perkara basic yang ada pada akaun perdagangan yang kita ada, iaitu jualan tolak dengan belian. Itu maksudnya jualan. Berapa harga jualan kita? Contoh harga jualan kita 100. Okey, contoh harga jualan kita 100. Okey. Harga belian kita, harga belian kita. Okey, contoh kita buat, harga jualan 100. Kemudian harga belian 30. Okey, jadi untung kasar 70. Okey, ini basic. Kita tak kira lagi kos-kos lain. Kita ada kos lain lagi, iaitu walaupun kita sekadar berniaga di pasar malam ke kedai runcit ke, kita ada kos-kos lain. Contohnya kita kalau kita berniaga gerai burger, kita berniaga gerai burger. Kamu tengok kos-kos lain yang terlibat. Kita ada yang pertama kita ada elektrik, kita gunakan elektrik ke, kita gunakan lampu elektrik ke, kemudian kita ada pula lagi ada pekerja, kita bayar pekerja, itu adalah belanja. Benda-benda tu tak masuk lagi, kita cuma sekadar kasar je. Itu maksudnya akaun perdagangan, kita ambil yang kasar. Kemudian untuk akaun untung rugi bawah dia lah. Okey, penyediaan akaun perdagangan ni disediakan berdasarkan imbangan duga yang diperolehi, bukti-bukti yang terlibat daripada jualan bersih dan kos jualan. Untung rugi kasar, jualan bersih tolak kos jualan. Apa dia? Ni sini kita ada kat sini jualan. Jualan kita ada 3 kolom. Kita ada 3 kolom apabila kita buat penyata perdagangan. Kita buat 3 kolom. Kolom dalam general kita tambah 3 kolom. Jualan di sini. Jualan kita tolakkan dengan pulangan jualan. Ini format dia, kamu kena ingat. Jualan tolak dengan pulangan jualan. Kita dapat jualan bersih. Jadi maksudnya sini jualan kita, contohnya jualan kita 1000, ada pula satu pulangan jualan, orang pulangkan barang pada kita RM10, kita akan tolak lah. Sebabnya tadi kita jual, kemudian dia pulang balik, jadi barang itu tidak dijual. Jadi kita perlu tolak lah. Jadi jualan bersih kita dapatlah selepas kita tolakkan
antara jualan dan juga pulangan jualan. Okey. Okey, kita dah dapat yang tu. Kita dah dapat yang tu. Jadi kita tengok sekarang kos jualan. Okey, kos jualan. Okey, jadi untuk komponen bagi penyata penyata pendapatan, penyata pendapatan. Okey, penyata pendapatan. Okey. Okey. Kita kena ingat ada dua dia punya komponen. Ada dua komponen. Satu komponen yang pertama kat sini adalah jualan. Sini komponen jualan. Okey, jualan. Ini kamu kena ingat Kalau buat macam jadual saya buat ni nampak lebih mudah untuk ingat jualan. Okey, jadi dalam ini pula kita cuma ada jualan J je kita ambil J tolak dengan PJ, pulangan jualan. Okey. Okey sini tu dia. Jualan tolak dengan pulangan jualan. Itu komponen yang pertama. Jualan tolak dengan pulangan jualan, kita dapat jualan bersih. Okey. Itu basic, tak susah mana. Okey, tak susah mana yang tu, basic. Okey, kita tengok pula yang kedua. Kita ada komponen yang kedua adalah kos jualan. Okey. Ini. Okey, komponen yang kedua adalah kos jualan. Komponen yang kedua adalah kos jualan. Okey kos jualan. Okey, kos jualan. Kos jualan kita akan bermula dengan inventory awal. Kita akan mula dengan inventory awal. Okey, inventory awal. Inventory awal, jadi kita tulis je dulu apa benda yang ada. Kita nak bagi nama IAW. Inventory awal. Okey. Kemudian kita ada belian B. Kemudian kita ada pulangan belian, tolak PB. Okey. Kemudian kita ada angkutan masuk AM. Kemudian kita ada insurans belian. Okey. IB. Okey, tak apa. Itu abaikan yang lain-lain tu. Okey. Kemudian kita ada last sekali tolak inventory akhir AK. Okey ni. Okey, ni basic. Basic kepada penyata pendapatan dalam kos jualan. Jadi kita akan bermula dengan inventory awal, kita akan berakhir dengan inventory akhir. Okey. Di tengah-tengahnya ada belian, tolak pulangan belian, angkutan masuk dan juga insurans belian. Okey. Okey, jadi dekat sini kita ada kat sini, kalau tengok daripada nota yang saya bagi, kita ada kat sini angkutan masuk. Okey, angkutan masuk. Dia beza kamu tengok dengan bawah ada satu lagi iaitu angkutan keluar. Mana di sini? Okey, angkutan keluar. Okey. Kita beri nota Yang pertama kat atas angkutan masuk, di bawah angkutan keluar. Okey, beza ini. Ini adalah benda yang berbeza. Okey. Angkutan masuk duduk di kos jualan, angkutan keluar duduk di belanja. Okey. Okey, boleh faham? Itu kita kena beza. Angkutan masuk ini adalah kos yang kita perlu bayar apabila kita beli barang. Kita beli barang, kita beli barang, contohnya kita pergi ke kedai, ataupun mudahnya sekarang kalau kamu beli daripada Shopee, beli daripada Shopee harga RM10, kamu bayar RM10 ke? Harga yang tertera dalam barang di Shopee tu. Pernah beli tak barang di Shopee? Pernah? Harga dia RM10, kamu bayar RM10 ke? Kamu bayar apa lagi tambahan dia? Okey, bayar dia punya apa? Post kan? Dia punya post. Postage dia. Okey, jadi postage itu maksudnya angkutan masuk. Angkutan masuk. Jadi kita harga asalnya RM10. Okey, contoh kamu beli barang RM10 dalam Shopee, tapi kita kena bayar postage RM5. Jadi itu dekat sini kita punya kos untuk membeli barang tersebut adalah RM5 itu. Jadi belian tadi RM10, jadi angkutan masuk kita bayar postage itu RM5. Okey. Jadi dia adalah kos kepada belian kita. Okey, itu namanya angkutan masuk duduk di sini. Dia duduk dengan belian. Okey, dia yang duduk di bawah kos jualan ini adalah benda-benda yang berkaitan dengan belian. Kalau kita guna bahasa Pahangnya kacip. Dia kacip dengan belian. Okey, dia kacip dengan belian. Okey, itu angkutan masuk. Angkutan keluar lain. Angkutan keluar kita pergi jual barang. Kita jual barang, kita pergi hantar barang tersebut guna lori kita, kita bayar duit minyak ke apa ke, ataupun kita bayar pos tapi pelanggan tak perlu bayar. Itu angkutan keluar. Okey, jadi yang perlu kamu ingat sini angkutan masuk. Angkutan masuk duduk pada kos jualan. Okey, angkutan keluar di bawah ni. Itu benda berbeza. Okey, kita tengok pula yang bawahnya lagi kos-kos yang terlibat pada belian.
Okey, kita ada insurans belian, duty cukai belian, upah belian. Okey, kamu tengok di sini ada insurans, di sini pun ada insurans. Apa beza dia? Di bawah belanja pun ada insurans, di belian pun ada insurans. Apa bezanya? Apa perkataan yang membezakan dia? Okey. Okey, perkataan dia dekat sini ada belian. Di sini tiada belian. Okey. Insurans saja. Okey, jika ada insurans saja, dia adalah belanja belanja itu duduk di belanja. Dia bukan masuk belanja dia maksudnya dia untuk kedai, untuk kenderaan ke apa ke. Tetapi yang ini insurans belian, insurans yang kita bayar untuk barangan yang kita beli. Okey. Ini bagi kalau perniagaan yang kos yang berkos tinggi, kalau kita beli barang, jadi kalau bagi peniaga besar, kita beli barang daripada jauh, contohnya kita order barang daripada Perlis, satu kontena kita order, barang-barang tu pula mudah pecah. Jadi apa berlaku, kita beli insurans supaya barang tersebut kalau berlaku apa-apa kemalangan ke pada lori tersebut, kita boleh dapat insurans. Insurans akan cover balik kita punya barangan tersebut. Jadi itu namanya insurans belian. Jadi duty, upah atas belian. Okey, mudah ceritanya, ada perkataan belian duduk di kos jualan. Okey, ada perkataan belian. Jika ada perkataan belian, insurans belian, duty belian, cukai belian, upah belian duduk di sini. Ada perkataan belian belakang ni. Kita tengok. Ada perkataan belian duduk di kos jualan. Kalau ada perkataan belian. Kalau dia tak ada perkataan belian, semua duduk di belanja. Okey, kalau upah saja, upah duduk di belanja. Okey, cukai saja duduk di belanja. Okey, ada perkataan belian, ini adalah kos yang kita melibatkan pada belian. Sebab tu dia kena duduk sekali di kos jualan. Okey, boleh ikut? Dia faham? Okey, Okey, kemudian inventory akhir. Okey, inventory akhir kita tolak inventory akhir kita tolak nanti. Okey, kita tolak nanti. Okey, jadi kat sini kita tengok inventory awal. Okey. Okey, kemudian belian tolak dengan pulangan belian. Kita dapat di sini belian bersih. Tolak je lah dua ni. Ini dia punya operasi. Dapat sini. Okey. Okey, kemudian kita tambahkan semua dengan kos-kos yang ada ni. Kalau ada lah. Kalau tak ada, tak apa. Kalau ada, kita tambahkan kat sini. Okey. Jadi kita dapatlah di sini kos barang. Kita letak dulu satu. Betul amount. Kita tambahkan dengan sini Kita tambahkan dengan inventory awal. Kita dapat kos barang untuk dijual. Kemudian kita tolakkan dengan inventory akhir. Kita dapat kos jualan. Okey. Susah harap. Format ni perlu kamu ingat . Okey, ini bawah satu kita ada lagi bawah, tapi bawah ni tak susah sangat. Untuk hasil, untuk belanja tak susah. Okey. Okey, jadi dekat sini apabila kita dah dapat tak apa ni pengiraan, nanti kita buat latihan baru kita nampak Ini saya tunjuk-tunjuk je, tak faham tambah tolak ni tak apa. Okey, kita tengok kat sini jualan bersih. Okey, dekat sini pula jualan bersih kita tolakkan dengan kos jualan, kita akan dapat jawapan dia sini. Sama dengan untung kasar. Okey, sama dengan untung kasar. Itu yang kita dapat. Okey, jualan bersih tolak dengan kos jualan, kita dapat untung kasar. Okey. Itu basic dah. Okey, untuk hari ni kita bagi ingat yang ini saja. Kita tak boleh nak semua. Kat sini kita ada dua komponen Satu komponen iaitu akaun perdagangan, satu komponen akaun untuk rugi. Ini kita mahirkan akaun perdagangan cukup. Satu-satu. Jadi kita kalau nak buat semua nanti kita lupa. Okey, ini dekat sini dia tulis pada buku teks. Pada buku teks tu dia tulis pada buku teks. Untung kasar sama dengan jualan bersih tolak kos jualan. Inilah dia yang kita buat. Jualan bersih tolak dengan kos jualan, kita dapat untung kasar. Itu formula dia. Itu formula. Ini formula diberi dalam bentuk tulisan. Kalau dalam bentuk perakaunan, inilah caranya sebenarnya. Okey, jadi penyediaan akaun perdagangan disediakan dalam bentuk T dan disediakan dalam bentuk penyata. Okey, disediakan dalam bentuk penyata. Ini bentuk T, ini bentuk penyata. Okey, ini bentuk penyata. Jadi bentuk T ni abailah, kita tak guna dah bentuk T ni. Kita jarang-jarang dah guna bentuk T ni. Ini zaman dulu guna bentuk T. Sekarang ni kalau kita menggunakan perisian komputer, perisian perakaunan, kita tak ada dah yang bentuk T. Dia semuanya bentuk penyata. Jadi ini abaikan sajalah. Kita tengok bentuk T. Okey, jadi sama bentuk penyata Sama aja seperti mana yang saya bagi pada nota. Cumanya nota ni untuk senang kamu buat rujukan sampailah kamu tingkatan 5 nanti. Guna. Benda ni akan berguna sampai tingkatan 5. Simpan. Tampal di dalam buku kamu di musahadapan.
Okay. Okay, jadi kita tengok sama je dengan apa yang saya bagi. Okay. Sama je. Jualan tolak pelanggan jualan sama dengan jualan bersih. Jualan tolak pelanggan jualan, jualan bersih. Okay, sama. Inventory awal, belian. Okay, benda ni sama. Okay. Okay. Okay, kita cuba buat latihan sikit. Kita buat soalan daripada ini. Okay, soalan ni dah ada jawapan. Okay, tapi abaikan jawapan tersebut. Kita belajar. Kita belajar untuk kita fahami. Jawapan tu dah ada. Biarlah abaikan jawapan tu. Okay, kalau keluarkan buku jurnal. Keluarkan buku jurnal. Keluarkan buku jurnal. Okay, kemudian buku jurnal tu ada 2 kolom. Ada 2 kolom. Okay, tambahkan 1 kolom lagi. Tambahkan 1 kolom lagi. Kita nak buat 3 kolom. Macam yang saya tunjukkan tadi. Ada 3 kolom. Okay, keluarkan buku jurnal. Okay, untuk penyata pendapatan ni kita tak gunakan kolom tarikh. Kamu ada 2 kolom kat sini. Okay, sini pun ada sebenarnya kolom folio tu kan. Okay, tak apa. Tambah lagi 1 kolom. Bagi besar sikit, kolom folio tu tak cukup. Okay, jadi kat atas ni kita tak guna dah perkataan debit, kredit. Kita gunakan RM. Semua kita akan gunakan RM. RM. Kita akan gunakan RM. Ringgit Malaysia. Okay. Okay, daripada bukan soalan. Contoh dalam Musad 226. Okay. Semua ni dia merangkumi semua. Semua yang diberi imbangan duga ni adalah merangkumi semua. Dia daripada akaun perdagangan, akaun untung rugi, kemudian penyata kerugian kewangan. Jadi kita perlu kenal pasti yang mana adalah komponen dalam penyata akaun pendapatan. Akaun perdagangan. Akaun perdagangan. Jadi ingat, akaun perdagangan ada 2 saja dia punya komponen, iaitu apa? Jualan dan kos jualan ataupun belian. Okey, ni ingat 2 ni benda ni. Kamu ingat nota yang saya bagi ni, memang kamu boleh buat. Mudah saja. Okey, jangan risau, saya snap gambar ni nanti saya bagi. Saya snap gambar ni saya bagi dalam grup Okey, jualan dan kos jualan. Jualan, kos jualan. Kos jualan pula, kalau kamu nak ingat kos jualan tu apa benda? Banyak sangat. Banyak sangat benda tu. Ya, kamu mesti ingat kos jualan tu 2 perkara saja. Ingat 2 perkara dalam kos jualan, iaitu inventory dan belian. Okey, semua yang ada perkataan inventory duduk di sini dan juga belian. Apa-apa perkataan belian? Belian, insurans atas belian, okey, duty atas belian, upah atas belian duduk di dalam ni. Okey, pulangan belian duduk di sini. Okey, belian. Apa-apa perkataan belian dan apa-apa perkataan inventory. Okey. Nanti kalau tajuk nanti depan nanti kita boleh guna tu. Nanti kita ada inventory alat tulis ke apa, tapi tak apa. Untuk tajuk ni 2 perkara ni saja kamu ingat. Perkataan inventory dan juga belian duduk di dalam kos jualan. Okey. Dan satu lagi. Satu lagi ni AM, angkutan masuk. Dia tak ada perkataan belian. Dia tak ada angkutan belian, dia angkutan masuk. Itu je. Jadi 3 perkara. 2 perkara, jualan dan kos jualan. Itu dua komponen, jualan dan kos jualan. Untuk jualan, perkataan jualan, iaitu jualan dan pulangan jualan. Untuk kos jualan, inventory dan belian. Dan perlu ingat angkutan masuk. Okey, kita tengok apa komponen yang ada dekat sini yang masuk dalam akaun perdagangan. Okey, kita dekat pertama, inventory awal. Okey, inventory awal. Okey, jangan contoh yang berkutat. Okey, inventory awal. Okey, kita catatlah sikit. Catat sikit apa yang ada. Okey, saya patutnya saya photostat dulu, lupa. Saya photostat, boleh saya conteng. Okey, kita ada yang pertama, inventory awal. Kemudian okey, cek lagi modal tak, modal kita belajar lagi. Okey, bank kita nak cari. Okey, sini ada angkutan masuk. Okey, ada angkutan masuk. Promosi belian, belian kita ada kat sini. Belian, kos jualan. Jualan, okey, kita ada jualan kat sini. Pulangan belian, okey, pulangan jualan, okey, ini masuk.
pinjaman komersial, datang pejabat, ambilan kenderaan, sewa, insurans. Okey, ni insurans saja tak masuk gaji, diskaun diberi, diskaun diterima, belanja alat tulis, akaun belum bayar. Okey, itu je, mudah saja. Mudah saja, dia bagi basic. Dia bagi basic. Okey, kita cuba buat. Okey, kita cuba. Okey, dekat sini daripada sini. Okey, yang pertama sekali kita akan buat adalah komponen jualan. Okey, ingat tu. Kita tak boleh terbalik kamu tak boleh letak kos jualan kat atas, jualan kat bawah, salah. Komponen yang pertama mestilah jualan. Okey, komponen jualan. Okey, jadi kita akan bermula dengan yang pertama sekali, kita punya penyata akaun perdagangan kita dengan jualan. Okey. Sama, tulis Kamu pun buat buat bersama-sama. Okey, jualan. Okey, jualan. Okey, kita tengok jualan, amount dia 28,000. Okey, amount dia 28,000. Jadi kita letakkan di kolom yang ketiga kat sini terus. Okey, 28,000. Okey, yang pertama jualan. Okey, siap tu. Okey, kemudian tadi kita tengok ada pulangan jualan. Kita tadi ada pulangan jualan. Sekejap saya nak buat alas. Okey, kemudian kita tengok ada pulangan jualan, amount pulangan jualan. Okey, pulangan jualan. Okey, pulangan jualan 190. Okey, kat sini. 190 tolak Jadi jualan tolak dengan pulangan jualan. Tolak pulangan jualan. 190. Okey, kurungan tu maksudnya tolak lah. Okey, kemudian kita buat amount dia. Berapakah amount dia? Kita kira lah. Kita kirakan. Okey, tolakkan 28,000 jualan tolak pulangan jualan. Okey, 28,000 tolak 190. Kita dapat 27,810. Okey 27,810. Okey, kita dapat. Ini apa nama dia? Adalah jualan bersih. Jualan bersih. Okey. Jualan bersih. Okey, settle. Okey, settle dah komponen jualan. Okey, kita akan buat sekarang adalah kos jualan. Okey, kita letak dulu tajuk dia. Kos jualan. Okey, kita ada kos jualan. Okey, kos jualan. Okey, kos jualan. Kita tak ingat yang kita nak mula dengan apa. Itu yang saya bagi tadi. Okey. Itu yang saya bagi tadi. Kita buat apa tu? Yang saya bagi nota ringkas tadi. Mana pula saya nampak? Belakang ni. Bukan. Ni Okey. Okey ni kos jualan. Kita nak mula dengan apa? Inventory awal. Okey. Ingat tu. Inventory awal duduk di atas, inventory akhir duduk di bawah. Dikapit. Inventory ni dikapit. Dikapit. Okey. Belian duduk di tengah. Okey. Okey, tak ingat nak buat kat mana? Biar dulu. Kita salin je dulu apa yang kamu ingat. Okey, kita akan mula dengan inventory awal. Okey, inventory awal. Amount biar dulu. Okey, tak ingat macam mana cara dia. Okey, kita salin je dulu apa yang ada. Inventory awal, kita dekat sini mana inventory awal sini? 1,600. 160. Biar dulu. Okey. Inventory akhir datang daripada mana? Inventory akhir tak ada dalam timbangan duga. Inventory akhir daripada maklumat tambahan. Bawah ni, inventory akhir. 2,800. Okey. Okey. Okey, bawah pada ni kita ada komponen belian. Okey, ingat tu belian. Okey, kita ada belian 18,000. Kemudian kita ada pula pulangan belian. Tolak pulangan belian. Tolak pulangan belian. Okey. Inventory akhir. Okey, last sekali baru tak ada dah tak ada belanja lain belanja anggota masuk semua tak ada ada kat atas ni tadi lupa anggota masuk ada anggota masuk. Okey. Okey. Anggota masuk. Okey, kita jarakkan sikit. Satu, angkutan masuk. Belanja-belanja lain tak ada belanja-belanja lain tak ada. Insurans atas belian tak ada, semua tak ada Okey. Kemudian akhir sekali, okey, jarakkan dalam satu ke? Okey, jarakkan dalam satu, itu ada inventory akhir. Jarakkan satu garisan. Inventory akhir.
Okey, ini adalah komponen-komponen yang ada daripada soalan. Okey. Kalau kita tengok amount dia. Ya. Okey, jadi kita nak letak kat mana sebenarnya? Nak letak di kolom mana? Kolom 1, kolom 2, kolom 3, nak letak di mana? Sebenarnya tak ada masalah. Kamu boleh letak saja di kolom mana-mana. Tapi sebenarnya kolom-kolom yang diberi ni sebenarnya untuk kita mudah melihat dia punya pengiraan. Okey, mudah melihat pengiraan di mana kita nak kira. Okey. Dia sebabnya jika ada pengiraan maksudnya ada tambah dan tolak, kita akan buat di kolom depan 1. Contohnya saya bagi ni 1. Kadang-kadang cikgu guna ni 3, tapi ni saya 1 2 3. Ada cikgu lain mulakan ni dengan 3. Ini 1, ni 2, ni 3. Saya mula di sini 1 2 3. Okey, 1 2 3 ke 1. Okey. Jika kita ada pengiraan, kita akan bermula di kolom sebelumnya. Jawapannya akan diberi pada kolom seterusnya. Okey, kita macam mana maksud dia. Okey, kita tengok sini. Belian dan pulangan belian. Okey. Kita ada apa tu? Kita ada operasi antara belian dan pulangan belian. Okey, jadi kita letakkan dahulu di kolom pertama. Belian dan pulangan belian. Belian kita adalah 18,000. 18,000. Kemudian pulangan belian kita adalah mana dia? 140. Okey. Tolak. Okey, itu yang dimaksudkan apabila ada operasi, kita letakkan di kolom sebelum. Okey. Tolak letakkan di kolom sebelum. Okey. Kemudian kita dapatkan dahululah kat sini belian bersih. Ini maksudnya belian bersih. Macam kat atas ni jualan bersih. Kita kat sini belian bersih. Belian bersih. Okey, 18,000 tolak dengan 140. Okey, kita ada 17,860. Okey. Belian bersih. Okey, kemudian kita tambahkan dengan angkutan masuk. Okey, tambah. Ni tambah kita tambah. Okey, ingat tu belian tolak pulangan belian tambah angkutan masuk. Okey, kita ada angkutan masuk 120. Kalau kita ada lagi yang seterusnya, kita ada lagi yang seterusnya banyak-banyak ke apa? Kita ada apa tu? Insurans tabungan semua duduk di sini tambah. Kita duduk di sini tambah. 120. Jadi kat sini satu je. Satu saja. Okey. Jadi kat sini kita tambahkan berapa ni? 1790. Okey, ini yang perlu kamu saya sebut tadi mahir kan untuk kita guna kotak-kotak. Okey, kat sini kita tambahkan ni. Jadi dia punya jawapan kita letak pada kolom yang kedua. Okey ni 1 7 9 8 0. Okey. Okey. Itulah inventory awal kita duduk kat sini. Inventory awal kita duduk di kolom yang kedua sini sebab inventory awal tambah dengan apa ni? Kos barang untuk dijual. Okey. Inventory